Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah malam ni menyambung kelas pengajian kita dan juga malam terakhir untuk sesi kali ini, dan insyaAllah minggu depan cuti kan, raya. Cuti raya, okay. InsyaAllah. Jadi malam ni insyaAllah kita akan habiskan berkenaan dengan ikhtilaf tanawu', jenis-jenis ikhtilaf tanawu'. Yang mana kita kata hari tu ikhtilaf tanawu' ni berdasar pada apa dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama adalah seorang mufassir itu menyebut tentang sifat atau tentang pengertian bagi satu kalimah atau lafaz yang bukan disebut oleh teman dia. Maksud dia pun berbeza, tapi walaupun kalimah tersebut berlainan, tapi dia memberi kepada maksud yang satu. Contoh diberikan adalah siratul mustaqim, yang mana semua orang menggambarkan dengan berbeza. Ada kata kebenaran, ada kata Islam, ada kata jamaah, ada kata Rasulullah, ada kata Abu Bakar dan Umar, tapi semuanya maksud dia satu. Okey, baik. Kemudian bentuk kedua yang kita ambil itu adalah bahawa menyebut setiap ahli tafsir tadi nama umum. Dia kata daripada nama umum tadi akan unit-unit ataupun juzuk daripada nama umum tersebut. Contoh dia berikan contoh macam apa? An-Na'im dalam surah At-Takatsur, la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan bertanya pada hari berkenaan tentang nikmat. Apakah nikmat tersebut? Nabi sendiri pernah sebut pada para sahabat, pada Abu Bakar dan Umar, bahawa nikmat makan minum yang mereka makan pada satu hari itu, ini akan Allah Ta'ala akan tanya hari kiamat nanti. Tapi dalam masa yang sama, perkara-perkara lain seperti peringanan syariat, penghapusan dosa, apa sajalah yang Allah Ta'ala berikan sebagai sebagai tanda kenikmatan Allah Ta'ala kepada kita, ia dikira sebagai sama. So jadi Quran sebut satu kalimah, tapi nama umum tadi di bawahnya disebut dalam tafsir akan contoh-contoh bagi perkara tersebut. Okey, baik. Hari ini kita masuk pada tajuk ketiga dan keempat, insyaAllah kita cuba habiskan malam ni. Baik, an-naw'u tsalitsu, bentuk yang ketiga adalah an yakun lafzu muhtamilan li amrain, bahawa menjadi lafaz tu dia berkebarangkalian dua perkara. Dia dua perkara kat sini. Dia berkebarangkalian dua perkara. Pertama, imma li annahu mushtarakun fil lughati. Sama ada ia adalah dikongsi dalam bahasa. Maksudnya orang Arab memang gunakan lafaz tersebut untuk ini, untuk ini, untuk ini. Mana kalimah tu dipakai untuk berbagai maksud. Kalimah tu dipakai untuk berbagai maksud. Memang orang Arab pakai kalimah tu mushtarak dia panggil. Okey? Mushtarak. Au li annahu mutawati'un, ataupun dia mutawati'. Mutawati' ni maksud dia bertepatan dengan maksud. Maksud dia kalau kita lafazkan ini betul, ini pun betul. Yang tadi memang dikongsi, tapi yang ini bukan. Yang mutawati' ini nanti dia beri contoh dalam masalah dhamir. Dhamir tu boleh balik kepada insan, boleh balik kepada Allah Ta'ala, boleh balik kepada sekian-sekian. Jadi dia bertepatan dengan mana-mana satu apa yang disebutkan dalam ayat berkenaan. Boleh balik pada banyak pengertian. Berbeza dengan mushtarak. Mushtarak satu kalimah tapi dikongsi maksud dia oleh banyak pengertian. Mana kalimah tu memang orang Arab faham, boleh kata ini, boleh kata ini. Macam dia kata ain lah, ain. Ain, boleh ain mata. Boleh jadi ain tu apa? Mata air. Mata air betul. Kan tempat manba'ul ma'. Boleh jadi ain tu tadilah mata-mata. Ya ini apa? Pespai. Kan? Jadi dia boleh kena dengan satu kalimah, boleh kena dengan ini mushtarak dia panggil. Ini mushtarak. Nanti dia bagi contoh. Okey, wa min amsilatil mushtaraki, adapun dia contoh mushtarak adalah al-lughawi fil Quran, dari segi bahasa dalam Quran, lafzu qaswarah. Lafzu qaswarah. Fi qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mudaththir 51. Mudaththir 51. Okay, yang Allah Ta'ala nyatakan
dia kata ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah, seolah-olah mereka keldai yang bertempiaran. Okey, farrat yang keldai itu lari, min qaswarah. Apakah qaswarah? Qila, dikatakan qaswarah ni ar-rami, pemanah, tukang panah atau pemburu lah. Okey, wa qila al-asad, ada kata qaswarah ni asad. Wa qila an-nablu, anak panah. Ada kata si pemanah ataupun pemburu. Kemudian ada kata asad, singa. Ada kata nabl, anak panah. So kalimah qaswarah ni tiga-tiga maksud tu kena. Dikena. Bahkan sebenarnya memang ikut gambaran Al-Quran Karim, Allah Ta'ala berikan gambaran bila tentang orang-orang yang kafir ni, yang boleh mendengar akan Al-Quran, akan peringatan, maka Allah kata ka'annahum humurum mustanfirah, seolah-olah mereka macam keldai yang bertempiaran lari. Farrat, yang lari dari apa? Min qaswarah, boleh jadi singa, nampak singa dia menggelupur, atau nampak tukang pemburu dia menggelupur, ataupun nampak nak panah pun dia menggelupur. So, pasal dia gambaran tadi memang kena kepada tiga-tiga tadi. Dia kalimah qaswarah ni boleh kena kepada tiga-tiga tersebut. Jadi mushtarak, dikongsi. So jadi bila al-tafsir tadi seorang sebut, kita buka dalam tafsir qaswarah, seorang kata anak panah, seorang kata singa, seorang kata pemburu, maka tiga-tiga betul. Dan dia bukan masalah khilaf. Sebab dari pergi gambaran memang betul. Memang keldai tadi akan lari daripada tiga-tiga benda tersebut. Nampak nak panah kena, dia pun melupur lari. Nampak singa pun dia melupur lari. Sebab yang diberikan gambaran adalah berkenaan dengan bertempiaran larinya mereka bila mendengar ayat-ayat Allah. Ini bukan kes macam halau hantu. Ini masalah orang tak nak dengar peringatan. Dan dengarnya qala Allah Ta'ala, dia lari. Biasa tengok mana? Kat dalam kereta. Yelah, bila dengar-dengar boleh a'udzubillah, dia lari. Dia lari daripada siaran. Tapi lah masalah juga IKIM pun rancangan bid'ah banyak. Sorry tu saya kan. Kalau anda kata dia boleh promosikan bedak sejuk celup janggut Nabi, tak settle-settle sekarang promosikan ilmu kalam sebagai cara mengenal Allah Ta'ala ataupun falsafah. Ni gila lah. Tak payah, memang patut lari lah. Dengar-dengar suara mengarut kan lari. Kalau dengar asatizah yang kita kenal kan, ikut sunnah tak apa kita dengar. Jangan lari lah. Ini sudut asal lah. Maksudnya kadang-kadang bila dengar ceramah lari, dengar yang lagu seronok. Tak boleh macam tu kan. Kita tahu diri kita ni kadang-kadang perlu peringatan. Mungkin dalam masa itulah peringatan tu sampai, yang kita mungkin tak sedar. Kita lari kerja. Terutama bila bawah 30 orang, bawah 40 tahun, 30-an, 20-an kan. Dengan apa, masih sibuk kerja dunia. Kebanyakannya bila dengar ceramah ke apa, dia lari. Alasan dah tahulah, dia mesti dengar dah ni. Boring lah. Dia kata. Jadi nak fahamkan. Jadi tajuk asal ayat itu adalah untuk yang surah dan surah Al-Mudaththir tu, nak terangkan berkenaan dengan sikap mereka ketika mendengar peringatan. Lari macam keldai, menggelupur lari. Tapi daripada apa digambarkan tiga. Tapi dekat sini ini contoh ikhtilaf tanawu'. Ikhtilaf yang di sisi mata orang yang tak belajar, dia akan kata ini adalah ikhtilaf tadad. Ini tengok ahli tafsir pun bercanggahan, tak kita tak bercanggah. So kita nak kena betulkan kat sini pasal masalah pertama, tajuk ni adalah kerana nak fahamkan orang, bukan semua khilaf itu khilaf yang bertentangan. Supaya orang faham bahawa sebenarnya yang khilaf bertentangan tu sangat jarang daripada berlaku daripada salafus soleh. So balik pada asal, kita sekarang cuba nak fahamkan orang ada manhaj. Dalam tafsir ni bukan kita terbebas tanpa ikatan. Sebanyak orang kadang-kadang suka nak bebas, semua nak lari daripada segala bentuk ikatan. Alasan kerana kita ni merdeka, kita tak nak sekian. Tapi berakhir dengan akhirnya ditinggalkan amalan Islam. Tak dipelajari tak diikuti akan garis panduan, tak dilihat Rasulullah sebagai ikutan. Bahkan hilang terus. Itu bahaya. Okey, baik. Itu contoh penggunaan qaswarah tadi untuk tiga. Boleh salah satu. Atau contoh yang ni macam kes dalam tajuk kejadian manusia kan. Ni pasal kami belajar jazul ilmi dengan sains Al-Quran. Kalimah alaqah. Alaqah dalam Quran adalah dalam bahasa Arab, dia merangkumi tiga maksud. Satu, darah beku yang pekat. Kedua, lintah. Ketiga, sesuatu yang melekat atau bergantung, bergayut. Sebenarnya benda tu memang serupa dengan janin
pada, tapi bukan sepanjang tempoh. Dia adalah pada di antara 14 ke 21 sahaja. Lepas 20, 25, 24, 25 dia tukar jadi mudghah. Dia punya rupa dia, appearance dia. So, jadi ketika mana 14 sampai 21 tu memang dia ada rupa macam lintah dan dia melekat pada yolk sac. Macam apa, kantung telur, tempat dia mula jadi tu kan. Dia macam tu. Melekatlah macam benda gantung. Kemudian dia juga adalah darah buku yang pekat. Pasal apa? Pasal darah daripada mak akan masuk pada dia untuk membentuk organ-organ dalaman dia. Jantung, hati akan mula terbentuk. Bahkan pada hari ke-20 jantung telah berdegup. Jantung telah berdegup. Tapi degupan itu macam sel-sel kita lah. Dia panggil hayat nabatiyah. Hidup yang bersifat macam pokok. Tumbuh dan berkembang tapi tidak ada nyawa. Sebab roh malaikat akan tiup lepas hari ke-40. Lepas hari 40 baru malaikat tiupkan roh. So ala kulli hal, nak fahamkan sekarang kalimah alaqah tadi boleh merangkumi 3 meaning tersebut. Dan bila dikaji, betul manusia mempunyai tiga ciri berkenaan pada satu peringkat kejadian dia. Itu contoh macam mana mushtarak, kalimah satu tapi dikongsi untuk 3 maksud. Okey, contoh lain dia kata wa min ahrufihi alwaridati fil qur'ani, dan di antara bentuk dia, okey, atau lafaz dia yang datang, bentuk mushtarak ni yang datang dalam Quran, lafzu as'asa. Lafaz as'asa. As'asa bermaksud dengan, dia ada maksud, 2 maksud yang kita terangkan. Contoh dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah At-Takwir ayat 17. Allah Ta'ala nyatakan wal laili idza as'asa, dan demi malam apabila ia as'asa. As'asa maksud dia datang, as'asa maksud dia pergi. Dua betul. Wal laili idza as'as, as'as tu boleh maksud datang, maksud pergi. Pasal memang orang Arab gunakan kalimah as'asa tu datang dan pergi. Datang pun dia, pergi pun dia. Macam dalam kalimah raghiba lah. Raghiba fi raghibaan. Raghiba boleh maksud suka, raghiba bermaksud benci, tak suka. Cuma beza dia huruf jar. Kalau kita guna huruf jar dengan betul, kita nampak maksud dia. Tapi kalau tidak, dia kata dia kalau tak kerti, orang tak tahu, maka tak tahu. Kalimah tu digunakan untuk 2 maksud. Suka atau benci. Contoh macam raghibtu fi hadha, saya suka pada benda ni, atau raghibtu an hadha, saya tak suka benda ni. Kalimah dia sama, raghiba. Walaupun dalam konsep apa disebut marghub, mesti benda yang disukai. Sebab kita gunakan targhib atau tarhib kan, kita galakkan orang, kita gemarkan orang pada satu perkara, panggil targhib. Daripada raghiba. Tapi dalam maksud raghiba tu boleh bertukar menjadi maksud dengan maksud tak suka. Itu contoh. Jadi as'asa dekat sini. Wal laili idza as'asa, demi malam bila dia as'asa. So dia datang ke dia pergi? Allah Ta'ala sumpah dengan malam bila datang atau pergi. Dua-dua benda tu adalah hebat dan dahsyat. So malam ni datang pergi dia tidak dikawal oleh siapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sumpah dengan malam ketika ia datang atau malam ketika ia pergi. Dua-dua termasuk di antara sumpah Allah Ta'ala yang masuk pada pengertian dia. Tak ada masalah, kita ada pening kepala. Ini ada, tapi Ibn Abbas kata ni, tapi yang ni kata sekian. Mana satu betul? Tak ada mana satu betul. Penggunaan dia adalah dua-dua benar. Dan bahkan dalam konteks maksud ayat tadi tidak menukar apa-apa. Di malam ia datang atau di malam ketika ia pergi. Dua-dua maksud dia tak ada masalah. Pasal kita tahu dekat situ memang itu apa yang Allah Ta'ala sumpah kepada kita tentang malam itu sendiri. Sama ada kedatangannya atau pemergiannya. Dan malam kan kita tahu kan, datang malam siang ni kita tak boleh kawal. Tak boleh kawal. Tengok jam. Sekarang ni berapa buka? 7.20. Bukan. 20. Kat Kedah 7.26. 7.26 tengok lagi kan. Tengok 2.26. So benda ni kan kita terperasankan pergerakan masa. Awal tahun itu tak silap saya 7 lebih kan, 7 10 minit, 7 1 minit dah start masuk maghrib. Ketika tu rasa lapang je. Kelas-kelas malam buat pun kan, rasa balik awal je. Lepas tu lajak kan, 8 lebih, 8.45, dah 8 sekian dah start rasa dah selambat. Tapi malam kita tak boleh kawal. Siang masuk, malam pergi, tak boleh kawal. So jadi Allah Ta'ala sumpah dengan malam datang atau siang datang tu betul lah. So, Allah Ta'ala akan sumpah dengan makhluk yang hebat yang kita dapat lihat akan kehebatan makhluk tersebut yang kita tak boleh kawal. Yang kita tahu bahawa inilah di antara perkara yang dijadikan hujah oleh Ibrahim AS dalam Quran Karim ketika mana dia sebut kepada raja zaman dia yang cuba hujah dia. Kan bila Ibrahim kata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menghidup dan mematikan. Ayat
255, 256, 257, 258, 259. 260. 260. Kan 260 kan? Wa idh qala 255, 256, 258. 258. Kan? Bukan? 255 surah ayat kursi. 256 la ikrah fid din. 257 apa Allah waliyul ladzina amanu kan? 258 lah. Betul? Al-Baqarah. 258. Yang Ibrahim alaihissalam kan kata alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Kau tak lihat kepada orang yang hujah Ibrahim tentang Tuhannya. An atahu Allahu mulka, dia hujah sebab dia diberikan oleh Allah Taala kuasa. Kan? Bila Ibrahim kata qala rabbi alladhi yuhyi wa yumiit, Ibrahim kata Tuhan aku yang hidup dan mematikan. Qala ana uhyi wa umiit, aku pun hidup dan mematikan. Kan dia ambil dua orang, dia bunuh son, biar seorang hidup. Uhyi wa umiit, kan? Lepas tu Ibrahim kata qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah datangkan matahari daripada timur. Kalau kau Tuhan, datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, terdiamlah semua orang kafir ketika itu. Ini yang kita kata nak fahamkan. Jadi benda ni besar lah. Sebelum Allah kata tentang malam bila ia datang atau siang ke, ia adalah di antara benda yang besar. Di sisi kehidupan kita sebenarnya benda besar. So Allah Ta'ala boleh sumpah dengan mana satu yang dia nak. Okay? Ini contoh bagi kalimah mushtarak. Dalam Quran, mushtarak. Kalau kita belajar dalam tafsir, dalam usul fiqh, kalimah ni biasa dibincangkan lah. Pasal dia akan jadi sudut perbezaan pendapat di sisi ahli tafsir. Bila ahli fiqh. Bila mana kalimah berkenaan merangkumi dua maksud atau lebih. Dia akan macam maksud ini boleh, maksud ini pun boleh. Dia akan ada. Okey. Kemudian amsalatul mutawati. Perumpamaan contoh-contoh bagi yang mutawati, yang bertepatan. Dia kata apa? Dia kata yashmulul mutawati'u, merangkumi. Dia banyak antaranya macam kalimah rajul. Saya rajul, dia rajul, awak rajul. So mar'ah, orang ni semua mar'ah. Disebut Malaysia. Berapa ramai orang? Ramai kan? 30 juta kot. Kan? Okay, contoh ya Malaysia atau Malaysia kan. So maksud dia mutawatir satu kalimah yang boleh kena banyak. Boleh kena banyak. Okay? Okay, antara bentuk dia selain itu adalah dhamir. Antara dhamir. Okay, di antaranya adalah dhamir. Okay. Dia kata allazi yahtamilu auduhu ila syai'ain. Yang dhamir ni yang berkebaran kalian yuhtamalu auduhu ila syai'ain, dianggarkan atau dirasakan kembali dia kepada dua perkara. Okey. Demikian juga wasmul ajnas. Yang tadi lelaki, perempuan, isim jenis lah. Okey. Pelajar, guru, apa lagi kan? Okey. Kal fajri, seperti contoh fajar. Wal asri dan asar. Okey. Asar, fajar. Kan fajar boleh masuk fajar, banyak maksud diterangkan. Ini kita tunjuk contoh dia kena faham. Asar. Contoh juga kan? Asar waktu hari ni ke, asar semalam ke, asar kisah ketika Nabi SAW kata jangan solat asar kecuali di Bani Quraizah ke, asar mana? Okey. Wal awsaf, dan juga sifat-sifat allati yashtariku fiha akthar min wahid. Dan sifat-sifat yang berkongsi padanya, pada sifat-sifat tadi, lebih daripada satu. Kalau khunnas, macam khunnas tu, yang kita kata yang datang menyuruh dan pergi, lembulia pun dia, kijang pun dia, bintang pun dia. Kan? Mana disebut tentang khunnas tu boleh salah satu di antara benda berkenaan. So bila disebut oleh ahli tafsir salah satu maksud tadi, maka dia tak salah lah. Dia bukan bertentangan, bahkan dia adalah mutawati', bertepatan. Ya. Wan nazi'at. Khunnas dan nazi'at. Nazi'at dia macam dalam surah Nazi'at yang disebut bahawa ia adalah malaikat. Ada kata dia malaikat yang mencabut nyawa, ada kata dia adalah nazi'at selain daripada malaikat. Sekejap. Khunnas tadilah lembulia tadi, atau kijang yang keluar masuk-masuk, atau bintang datang pergi. An-nazi'at sekejap. Satunya malaikat lah yang cabut nyawa dengan cepat, atau cabut nyawa dengan lambat, dengan perlahan-lahan. Okey. Kalau yang tafsir Ibn Katsir sekejap siapa punya tu? Okey, ada malaikat, ada kata jiwa orang kafir ketika dicabut atau direntap. Ada kata kematian. Cara kematian yang cepat atau lambat.
Ada kata bintang. Bintang yang laju, bintang yang perlahan, kedipan dia. Okey, ada kata angin. Okey, semua ni kadang-kadang kita jumpa bila orang yang tak faham, dia tak tahu tentang ada kalimah tu mushtarak, dia akan kata benda ni percanggahan. Sedangkan pada asas dia sini, kalau kita tahu an-nazi'at tu apa, malaikat ke, angin ke, ataupun macam asar, tak tahu asar mana, fajar mana, sebenarnya tak ada masalah. Bila Allah Ta'ala sumpah dengan nama-nama tersebut, makhluk dia, ia sebenarnya tak menjadi masalah. Bagi kita yang penting lepas sumpah. Sebab sumpah ni untuk emphasize, untuk menegaskan. Macam tu kita jumpa orang, dia jumpa kita, demi Allah. Kita macam, apa? Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah menciptakan langit dan bumi. Demi Allah Ta'ala menurunkan hujan. Demi Allah. Lepas tu kita kata, apa? Faham tak? Pasal kalimah, apa panggil sumpah ni, dia untuk menegaskan pernyataan. Bukannya datang untuk tersendiri, tanpa sebab. Macam orang bersumpah, demi Allah saya betul, demi Allah saya tak tipu, demi Allah, faham tak? Dia demi Allah apa benda. Sebab tu kalau anda kata orang tak tahu apa itu yang Allah sumpahkan dalam Al-Fajr ke, An-Nazi'at, Al-Ghashiyat ke, apa ni Allah Ta'ala sumpah tu, sebenarnya tak punya masalah. Ini kena faham. Tapi saya pernah jumpa, saya ceritakan ada orang yang disibuk kaji dengan apa sumpah-sumpah Allah Ta'ala ni. Bahkan kefahaman dia pelik sikit. Dia kata, pada mutasyabihat ni lah iman. Saya kata mutasyabihat ni kita tahu apa maksud dia, kita serah pada Allah Ta'ala lah. Tak penting untuk kita tahu. Ya, jadi, kita tak perlu masuk dan tak perlu bahaskan. Tapi dia kata, tapi Ustaz, kat sini lah duduknya iman kita yang sebenar, dia cakap. Tapi cerita kelakar dia, abang tu, punca dia cakap salah tu sebab dia baca surah Fussilat, ayat yang bukan kan, Az-Zumar 23. Dia baca ayat tu, dia kata Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathaniya. Dia kata Allah yang turunkan ahsanal hadith, sebaik-baik cerita. Itu Quran lah. Kitaban mutasyabiha, kitab yang mutasyabiha. Tu mutasyabihat Ustaz. Mathaniya, yang diulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladhi nasyawna rabbahum, yang akan bergementar kerananya kulit orang yang takutkan Tuhan mereka. Thumma talinu juluduhum wa quluhum la dzikrillah, kemudian akan menjadi lembut hati mereka dan kulit mereka kepada mengingati Allah Ta'ala. Dia ayat 23 tu lah. Saya kata bang, mutasyabihat dekat sini bukan mutasyabihat dekat apa, mutasyabih yang kat sini bukan mutasyabihat yang dekat surah Al-Imran tu ayat 7. Kan Allah Ta'ala kata fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang hati mereka bengkok, mereka akan ikuti apa yang samar-samar daripadanya. Saya kata dekat sana maksud sama-sama, dekat sini mutasyabihat ni serupa. Mutasyabihat maksud dia serupa. Maksud dia serupa apa? Dekat sini kisah Musa. Pergi depan sikit, ada kisah Musa lagi. Yang macam kisah tu macam serupa lah. Macam serupa. Dia macam, kalau masanya diulang-ulang. Diulang-ulang. Masanya diulang-ulang balik. Cerita diulang. Mutasyabihat ni serupa. Contoh macam keserupaan jawapan orang-orang kafir zaman Nabi dengan jawapan apa kata-kata orang apa kafir zaman Nuh AS. Apa kata-kata mereka? Tengok, serupa. Macam orang kata tasyabahat qulubuhum, serupa hati mereka. Kan bila Allah kata wa qala alladziina kafaru wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Dan berkatalah orang-orang yang tak ada pengetahuan, tak ada ilmu, tak diberikan mereka wahyu. Laula yukallimuna Allah, kalau Allah Ta'ala berkata-kata pada kita, aw ta'tina ayah, atau datang pada kita sebarang bukti. Allah kata kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Macam itulah kata-kata orang sebelum mereka, macam cakap mereka juga. Tasyabahat qulubuhum, serupa hati-hati mereka. So kena faham mana maksud tasyabaha, sama-samar. Tasyabaha maksud dia apa? Serupa, mana maksud sama-samar. Orang tak tahu tak boleh. Tapi macam kes saya cerita ni pasal memang saya jumpa orang yang dia cari dia pergi peningkan kepala dengan ni.
Sedangkan macam kalimah ni kan, sebab tu ahli tafsir sendiri pun dia tak boleh nak putuskan satu. Hatta sebagian mereka, kita kata pasal dalam terjemahan anda boleh pilih satu je. Contoh naziat, anda akan tengok dekat situ letak malaikat. Jika kita buka dalam tafsir, lebih daripada satu pendapat ada tentang an-naziat atau apa. Ni apa, wadhariyat, adzariyat atau apa. Semua tu akan datang dengan pendapat dengan pendapat tafsir berdasar kepada kalimah tadi. Sebenarnya dia adalah kalimah mutawatir. Maksud dia boleh kena dengan ini, maksud ini betul, maksud ini betul. Pasal sifat, dia mengandungi sifat. Dia sifat. Lafaz sifat yang kena kepada banyak yang lain-lain. Dia sifat. Dia sifat, kata sifat. So boleh kena pada banyak. Kita boleh kata pada satu je. Okey, baik. Okay, dia kata kat sini, wa min amsatid dhamir, contoh dhamir. Dia bagi contoh dhamir yang dipanggil mutawatir ni, yang dhamir. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ayat ke-6 Allah nyatakan, qauluhu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berletih penat ila rabbika, kepada Tuhan engkau. Nak pergi kepada Allah Ta'ala, kamu kena berletih penat. Ini disokong oleh ayat contoh dalam surah apa, dalam surah Al-Ghashiyah. Kan? Ghashiyah, dia orang buat jahat ke buat baik, dua-dua sekali akan letih. Kan bila Allah nyatakan tentang orang yang masuk neraka, apa, amilatun nasibah, beramal dan juga letih. Dia bukan masuk neraka tanpa amal, dia masuk neraka pun dengan amal, dengan perbuatan dia. Okey. Kemudian dia yang masuk syurga juga, ujuh lisa'iha radiyah. Yang masuk syurga pun kerana usahanya, kerjanya yang diredai. Radiyah dengan maksud mardiyah. Kan, lisa'iha radiyah. So basically dekat situ memang dua-dua kena kerja. Masuk neraka ke masuk syurga, awak kena kerja. Tak boleh kata tak ada kerja dan tiba-tiba masuk. Mesti ada benda yang awak buat untuk Allah Ta'ala kalau masuk syurga, dengan apa, rahmat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala lihat kepada amal yang anda buat. Tak ada kata amal tak ada. Amal tu kena ada. Sebab tu dalam Quran Karim pun Allah Ta'ala ulang berkali-kali, alladzina amanu wa amilus solihat. Dia bukan datang dengan salah satu saja. Banyak-banyak kita zaman sekarang ni kadang hilang filosofi sangat. Kadang-kadang kita persoalkan kenapa orang yang tak buat amal pun boleh masuk syurga, ataupun buat satu amalan tiba-tiba Allah Ta'ala ampunkan semua dosa. So kita kata macam tak adil. Tak, Allah Ta'ala pilih yudha'ifu liman yasha'. Dia maklum dalam Quran dah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala menggandakan bagi siapa dia nak. Macam Ramadan kita ni kan, gandaan dia adalah terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak diketahui banyak mana gandaan tersebut. Tak tahu gandaan tu banyak mana. Okay? Sorry, dia termati. Tinggal ke termati. Okay. Gandaan dia banyak mana kita tak tahu. Tapi memang disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, kullu amal Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata, kullu amal ibn Adam lahu illa saum. Semua amalan Adam, anak Adam, kembali kepada dia, kecuali puasa. Fahuwali, maka ia kembali kepadaku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang balas dengannya. Tolong seorang ambilkan kabel. Dah habis bateri kot. Kat beg belakang. Tu belakang tu. Baik. Meh. Silap. Tadi dah pakai apa? Kelas pagi tadi. Lupa nak pecah balik. Dia pun sama enggak? Kejap sabar. Nah. Jazakallah khairan. Okey. Kita mula baik. Jadi kadihun ila rabbika kadahan. Kamu berletih penat kepada Tuhanmu kadahan, dengan satu letih penat. Usahalah letih penat, berusaha payah kepada Tuhanmu dengan satu susah payah. Famulaqihi, lalu kamu akan menemuinya. Nya tu apa? Nya tu apa? Adakah nya tu Allah, atau nya tu letih penat kamu yang kamu kerjakan? Faham tak? Ini pasal ini mutawatir. Memang kita akan jumpa balik.
apa amal kita buat. Kita jumpa Allah Ta'ala pun, ya juga. Betul juga. So, soalan ni sekarang ni, pada ayat tersebut, mulaqihi tu balik pada apa? Faham tak? Ini yang sebab kenapa ahli tafsir dia akan jadi macam, kena, ni pun kena. Pasal kita, dalam Quran Karim, pun kita jumpa dua-dua dalil tu ada. Kan kita akan jumpa balik amal kita buat je. Kan apa saja wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa kamu buat daripada kebaikan, kan, dia kata kamu kemukakan daripada kebaikan, tajiduhu indallah, kamu akan dapati benda tu depan Allah Ta'ala nanti. Jumpa balik. Sebab dia tak ada benda yang kita buat ni tak jumpa balik. Dia kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Betul lah. Betul juga, maksud itu tak salah. Ni kita kata mutawatir, dia bertepatan dengan kedua-dua maksud tadi. Bukan dikata kat sini, pasal balik pada asal, pada sudut kedua-dua tadi, pertemuan dengan Allah Ta'ala atau pertemuan dengan amal kita buat, dua-dua bahaya. Dua-dua benda bahaya yang menyusahkan kita. Kita kan la haula wala quwata illa billah, nak buat apa ni? Kan? Macam dalam surah Al-Kahfi, kan, wa wudi al-kitab, akan letakkan kitab itu pada hari kiamat nanti. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, dan kau akan lihat orang-orang yang membuat kesalahan rasa lemah dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, dan celakalah kita, ma li hadzal kitab, apakah dengan kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tak ada tinggalkan benda kecil besar kecuali semua catatkan balik. Wajadu ma amilu hadira, mereka dapati apa mereka buat depan mereka hadir. Nampak depan tu kecil besar. Kan? Ya celakalah kita, apa hal kitab ini tinggal kecil tak kita benda besar, kecuali semua sekali tulis. Semua dia tulis. Wajadu ma amilu hadira, mereka dapati apa mereka buat di dunia ni semua hadir balik depan mata mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, takkan menzalimi Tuhanmu siapa pun. Al-Kahfi ayat 49. So memang, kan, nampak tak, bila jumpa dengan amal awak pun susah, jumpa dengan Allah Ta'ala pun susah. Jadi sebab tu bila kat sini katakan contoh dhamir tadi, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala surah Al-Insyiqaq ke-6, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadahan. So engkau bersusah payah, berpenat letih kepada Tuhanmu dengan satu susah payah, satu letih penat. Famulaqihi, maka engkau bertemunya. Lalu bertemu dengan nya tu. Hi tu apa? Siapa hi tu? Fadhamiru fi qawlihi famulaqihi, maka dhamir dalam firman Allah Ta'ala, lalu engkau bertemu dengannya, yahtamilu auduhu ilal kadhi wa ila rabbi, dia berkebarangkalian kembali dia kepada letih penat, juga kembali kepada Rabb. Boleh dua-dua sekali, mana satu? Okay, tapi dua-dua benda berkenaan kita panggil apa? Pasal kalimah ha tu kan, dua-dua tadi balik pada boleh balik pada Allah, boleh balik pada benda berkenaan. Cuma pada kefahaman, dua-dua kita akan susah, dua-dua kita akan berletih penat, ataupun kita dua-dua mungkin kalau anda kata kebaikan, maka dua-dua kita akan seronok. Kan kita buat amal yang baik, letih penat kita untuk kebaikan, kita akan seronoklah jumpa amal tadi atau jumpa dengan Allah. Kalau kita buat benda tak seronok, dan dua-dua kita suka juga. Jumpa Allah Ta'ala pun kita takut, jumpa amalan kita pun kita nak, kalau boleh. Kan, ya laitaha kanatil qadiyah. Kan bila nampak kitab kan, di kitab kita, orang yang lihat kitab dia nanti ke akhirat, dia akan kata ya laitaha kanatil qadiyah. Kan, dia kata alangkah dia kematian tu, itu penamat bagi segala-galanya. Kalau tengok amal dia buat, alamak kan, habis. Itu masalah dia. So dua-dua balik. So jadi dhamir, ni contoh dhamir. Okey. Kemudian wa min amslati asma'il ajnas. Okey, daripada contoh nama-nama jenis. Asma' ajnas, jenis macam yang sebutlah, laki sekian sebagainya, siang, malam, sungai, laut, okay. Dia kata al-khilaful waqi'i, dia kata al-khilaful waqi'u fi tafsiril fajri, percanggahan yang terjadi dalam tafsiran tentang al-fajr. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr, wal fajr.
Dia kau bagi air dari batu. Kau kunyah lu lah. Baik. Wal fajr wal fajr. Okey, qila dikatakan apa? Fi qauli ta'ala wal fajr demi fajar. Okey, fajar kata apa? Qila dikatakan amun fi kulli fajrin, dia umum pada semua fajar. Fajar hari ni ke esok ke, fajar mana-mana hari. Okey. Wa qila dikatakan awal fajrin fi dzulhijjati. Awal fajar pada Dzulhijjah. Wa qila awal fajrin min ayyamis sanah. Awal fajar pada awal hari-hari setahun. Awal fajar pada hari setahun. Kan fajar ada dua kan, fajar shadiq, fajar kadzib. Awal fajar pada jadi fajar ni boleh banyak. Bahkan ada kata wal fajr ni dia kata hari yang hari ke-10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Lailin ash 10 hari awal. Wasyaf'i wal watr hari yang genap, hari yang ganjil. Genap hari 10 Zulhijjah, ganjil hari Arafah. So banyak kan kita kata dari segi masalah pengertian. Jadi diorang bercanggah sebab itu. Tapi pasal balik pada asal, Allah Ta'ala bersumpah sebenarnya kalau kita baca kat situ tentang waktu ibadat. Wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal watr. Kan itu yang Allah Ta'ala sebenarnya firmankan. Allah Ta'ala sumpah dengan masa atau waktu ibadat. Waktu yang besar di mana digandakan ganjaran pahala atau dibesarkan hari tersebut untuk ibadat. Maka Allah Ta'ala sumpah dengan hari tersebut. Tapi which one is it? Tak ada masalah. Balik pada asal kita tahu fajar mana. Tak perlulah kita duk sibuk pening kepala kat situ. Sebab dia punya sumpah tu ada jawapan lepas dari tu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah tiada untuk pada waktu-waktu berkenaan sumpah bagi orang yang punya akal. Siapa ada akal tak nak fikir ke? Itu yang Subhanahu Taala. Lepas tu Allah Ta'ala pindahkan tajuk tentang tentang kaum Ad. So jadi maksud dia untuk peringatan. Jadi masalah sumpah tadi kita tak tahu mana saja tak apa. Hatta asar pun wal asri tu sebenarnya kalau kita buka dalam terjemahan tulis demi masa lah kan. Sebenarnya kalau kita buka tafsir tak ada para ulama ahli tafsir kata wal asri demi waktu asar. Sebab waktu asar di sini mereka adalah solatul wusta. Solatul wusta yang dalam Quran Karim dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238 239. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ayat tu. So, jadi bagi dia orang dia kata ini ayat ni solat wusta ni besar. Dia tak sumpah tentang asar. Asar waktu asar lah. Asar waktu asar. Kan simple dia kata. Jadi kadang-kadang kefahaman macam tu. Tapi dalam terjemahan dia orang pilih wal asri dengan masuk waktu demi masa sebab masuk pada semua. Dalam masa tadi asar pun masuk, subuh pun masuk, zuhur pun masuk, malam pun masuk, duha pun masuk, semua ada. Kalau duha je lah. Duha. Dia sebut wadduha wal laili idza saja kan. Wadduha mana? Duha lah. Waktu duha lah. Matahari naik kan daripada pukul 9 sampai tengah hari. Itu waktu duha. So duha. So kita faham. Jadi ada masa maksud tadi dia skopkan kecil, ada masa dia faham besar. Tapi dari segi pengertian kalimah macam ni mutawatir. Dia bertepatan. Boleh kena pada banyak yang bersifat dengan sifat yang sama. Okey. Baik. Okey, dia kata okey. Wa min amsatil awsaf, di antara sifat pula dia kata lafzu khunnas. Al-khunnas. Faqila, maka dikatakan khunnas tu adalah baqarul wahshi. Dia kata dia adalah lembu liar. Lembu liar. Yang lembu liar ni kalau kita intai dia lari. Dia takkan duduk tunggu. Wazabak. Zabak ni apa? Kijang. Kijang. Okey. Wakila dia kata huwal kawakib wan nujum. Dia adalah bintang-bintang. Planet dan bintang-bintang. Kawakib ni, kaukab ni dia mana bersinar kan, dia berkelip-kelipan. Yang berkelip-kelipan dan bintang-bintang. Dia faham macam tu. Kadang-kadang ada kata kaukab ni planet. Istilah tu tak apa tepat sebab kalau ikutkan pada sudut asal bukan planet yang bercahaya. Kan, bintang bercahaya. Dia terang dan gelap. Adapun planet-planet tak ada cahaya tersendiri macam bulan. Dia pantulkan balik cahaya daripada daripada bintang lain boleh, tapi dia tak ada cahaya sendiri. Tapi dari segi kedudukan nampak dekat yang itu bercahaya-cahaya tu, itu ada yang berkelipan, ada yang kekal. Ada kata yang kekal cahaya memanjang macam planet tadi dia tak
macam bintang dia akan kelip-kelip. Dia kata yang ni planet, yang ni bintang, Allah Alam. Tapi dari segi penggunaan, bila malam kita tengok ke atas tu, ada diistilahkan dengan kaukab, ada diistilahkan dengan nujum. So jadi kat sini dia kata lafaz khunnas ni boleh masuk dengan dua-dua sekali, boleh kena dengan salah satu dan tiga pengertian berkenaan. So bila ahli tafsir, seorang tu kata macam ni, seorang kata macam ni, kita anggap dia bukan sebenarnya ikhtilaf tadad, dia bukan ikhtilaf yang bermaksud percanggahan dari segi pengertian, bahkan maksud dia sama. Sebab sifat diberikan kepada khunnas ni, dia datang pergi, datang nyorok hilang, datang balik. Kan bila kita kata alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, kan, khunnas kan, kita khunnas tu yang dia mewaswas dalam hati manusia. Sebab dia datang, ada masa dia datang, ada masa dia pergi. Dia bukan datang sentiasa. Bila kita ingat Allah Ta'ala, dia nyorok. Bila kita lupa Allah Ta'ala, dia datang balik. Itu gambaran diberikan berkenaan dengan sifat, sifat kepada yang bersifat berkenaan. So bila timbul percanggahan dari segi masalah nama tu, tak dianggap ia sebagai percanggahan yang bertentangan. Okey. Wa fi hadha an-naw' yumkinu an takuna hadhihi al-aqwal dakhilatun dimna ma'anil ayah. Dan dia kata dalam bentuk ini, bentuk yang ketiga ni, boleh kata untuk menjadi pendapat-pendapat ini masuk dalam kandungan pengertian ayat. Maka fatwa malu 'alaiha jami'an, maka dibawa ayat tadi ke atasnya semua sekali. Ke atas semua meaning tadi. Balik pada asal, dia cuma nak terangkan sifat, dia bukan datang untuk spesifikkan maksud. Berkenaan perkara ini tak ada masalah akidah. Tak ada masalah akidah. Awak faham mana satu pun tak ada masalah. Yang pentingnya ia adalah balik pada asal penggunaan bahasa Arab yang betul. Jangan pakai yang baru, moden pula lah. Mana yang orang Arab zaman Nabi tak faham, itu tak boleh gunakan. Tak boleh gunakan kalimah tersebut untuk pengertian berkenaan. Ni satu garis panduan yang kena jaga. Sebab balik pada asal, kadang-kadang orang cuba untuk membawa Al-Quran berseiring dengan zaman tadi. Dia lupa sebenarnya ketulinan pengertian tadi itu lebih penting. Seperti difahami pada zaman Nabi SAW itu yang penting. Terutama pada masalah akidah, ibadah dan akhlak. Tak boleh kita ubah pada sudut berkenaan. Adapun pada yang lain tadi, kita kata kita tak faham, ataupun macam naim tu kan. Nikmat mana? Zaman kita nikmat banyak benda Allah tak nak berikan. Ni baru ni pula dibuka lapang kan. Makan emas tidak lagi dimestikan di kawasan lapang. Apa lagi? Mas sejahtera tak payah scan dah. Contohnya kan, ni kelapangan Allah Ta'ala berikan lah. Tak adalah kelang kabut dah nak tanya. Kadang kita kesian pekerja pasar raya sebesar kan, dia tegur orang. Kadang pakcik-pakcik ni kan, yang jenis anti-vax ni, dia tak ambil. Lepas tu dalam My Sejahtera dia tak datang benda betul kan, dia tak nak tunjuk. Tu pakcik tu kalau jumpa saya terkajang. Tak. Pakai serban. Dia jumpa budak kecil lah, jumpa orang tua tengok. Kadang nak pukul orang, tengok lah sikit kan. Tonyoh-tonyoh budak tu kan, tercekik-cekik. Tak, dia banyak kumpulan macam tu. Tapi yang pentingnya masalah je, kalau dia kata dah awak masuk ke tempat orang, hormatlah. Saya pernah sekali pergi kan dekat satu hotel dekat Melaka. Saya pakai kain pelikat. Lepas tu sampai dekat nak makan sampai pagi. Lepas tu dia punya seorang usher tu datang, "Encik tak boleh pakai kain pelikat." Saya boleh nak argue. Saya kata tu Cina tu pakai seluar pendek, aci je. Asal saya tak boleh pakai ni? Boleh je kan? Ikut proper. Dia tak tulis pun dekat situ mana kata pelikat tak boleh. Agaknya dia takut terburai kot, wallahualam kan. Tapi yang pentingnya dia kata tu. Kita pun saya kata sorry, naik balik. Saya tukarlah. Bukan susah pun. Awak masuk tempat orang, belajarlah beradab. Kau tuan kedai tak bagi awak masuk sebab awak tak cukup syarat tertentu, suka hati dia lah, tempat dia. Awak pegang kabut nak beri cekik orang tu, budak tu apa dengan gangster sangat, datang sini tengok kan, geram tu. Kadang-kadang dia orang ni macam dia rasakan hebat sangat, tak tahulah dia ambil ilmu kebal kan. Dia nak rasa juga tengok macam mana. Pelik betul. Pasal tak patut kan awak masuk kedai orang tu tegur, awak kata minta maaf, okey saya lah, tak boleh ke? Tak boleh, keluar lah. Apa masalah dia? Cuma ialah benda tadi kan, kesian pekerja, orang dekat rela, kadang-kadang kena marah dengan orang. Jadi bila benda ni dilapangkan, naim juga ni. Naim juga.
balik kampung kan. Semua benda-benda ni adalah kenikmatan Allah berikan. Tapi alhamdulillah yang mana ada kes berkaitan akidah, ini tak boleh. Tak boleh kita faham kecuali apa yang salah faham saja. Adapun pada sudut yang ini ya kita open. Kefahaman tadi lebih-lebih lagi kalau anda kata memang difahami dalam bahasa Arab macam tu pada zaman itu. Bukan baru lagi pengertian tu faham. Sebab kita pernah sebut kan, dalam bahasa Arab ni kadang-kadang timbul istilah baru yang baru difahami sekarang. Ataupun baru lagi diketahui tidak pernah ada pada orang Arab kefahaman sedemikian. Contoh macam istawa jadi istaula kan. Tak ada. Lepas tu Al-Azhari kitab Tahzibul Lughah dia betulkan balik. Dia kata tak betul. Tak difahami oleh orang Arab macam tu. Istawa, istaula tu tak pernah ada. Unknown pada orang Arab istilah tersebut. Jadi bila orang tu cuba pakai dia masalah walaupun dia kata dengan syair Arab. Kita tanya penyair tu siapa? Penyair tu zaman jahiliah ke? Kalau zaman jahiliah, zaman awal Islam betul. Sebab bahasa tulen lagi. Tapi lepas zaman Bani Umayyah dan sebagainya, tak boleh lah. Dia bahasa dah rosak. Pada zaman Ali bin Abi Talib sendiri pun memerintah pada tahun 40 Hijrah tu dah rosak dah. Lepas tu Ali suruh dia punya pengikut atau zalim dia kata Zalim bin Amr ataupun nama terkenal dia Abu Aswad Ad-Du'ali. Kan? Untuk apa? Untuk letakkan titik-titik bunyi pada Al-Quran. So kita tahu kat situ time itu pun dah concern tentang bahasa ni dah jadi. Bayangkan tahun 50 Hijrah, 60 Hijrah yang mana Akhtal yang membacakan syair tersebut hidup zaman tu. Takkan kita nak kata dia autentik pula. Sebab tu kena jaga sikit istilah tadi, maksud tadi. Kalau orang Arab pakai, kita pakailah. Kita boleh gunakan maksud tersebut. Kalau tak pakai, dan jangan kita masukkan. Tak boleh, tak betul kita memasukkan itu sebagai salah satu maksud bagi kalimah itu. Sebab orang Arab tak pernah pakai pada zaman dahulu. Tu jaga sikit pasal ni yang mutawatir ataupun mustarak ni, perhatikan balik. Sebab balik pada asal kadang pada akidah, timbul geng-geng yang suka takwil ni, dia pakai kalimah, dia kata tengok, takwil. Sebab tu kita kata bukan takwil, tak ada pun. Kalau orang Arab yang pakai zaman Nabi, tu pakailah. Dia bukan pasal diorang tu, dia bukan ada macam kita. Kita ni, bila kita nak gunakan satu kalimah baru, contoh macam generator. Generator dalam bahasa Arab, dia adalah muwallidul kahruba. Muwallid al-kahruba. Muwallid kalau dia perkataan walad, maksud dia lahir atau generate. Kahruba elektrik. So dia akan gunakan istilah Arab dia yang ni dia dengan logik. Maksud dia pakai kalimah tu dengan logik. Macam komputer. Compute daripada perkataan bahasa Inggeris dia kata kira. So jadi panggil hasub. Hasub. So bila yang ini betul kalimah ni nak pakai, diorang akan fikir dulu apa dia. Macam mana cara nak guna, mana sesuai tidak. Adapun pada zaman Zahiliyah dulu, mana diorang persidangan Arab bincang-bincang ni nak pakai ke tidak ni. Dia mana ada persidangan Arab tentang bahasa. So diorang pakai macam tu je. Dia naturally tau, faham? Naturally. Tanpa sebarang gangguan. Diorang tak kisah pakai tu dan tahu. Itu betul. Ini cara ni kita tengok sana. Bukan kita fikir diorang dulu agaknya nak pinjam, agaknya ini serupa. Tak ada. Tapi dalam kes bahasa Arab, sekarang saya perhatikan, ada istilah tadi. Dia cuba nak reasoning. Kenapa kalimah ni pakai macam ni? Adakah maksud dia gini-gini, maka dipinjamkan. Orang dah tak pinjam-pinjam. Macam tu. Diorang memang pakai. Memang diorang pakai. Yang ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti rahimahullah, pengarang kitab Adwa'ul Bayan. Dia cuba untuk tolak majaz. Kadang-kadang orang kata majaz dalam Quran ni kan, dia kata majaz pasal cara pinjaman. Kita buat, memang kita pinjam. Kalau kita buat. Dan kita guna, memang kita terpaksa fikir mana sesuai kalimah nak pakai. Macam kita buat syair, kita sendiri. Kita boleh pakai, gunakan, fikir macam mana kalimah yang sesuai. Tetapi orang Arab zaman dulu tak buat macam tu. Diorang pakai macam tu, memang macam tu diorang pakai. Sejak asal. Tak ada dikira sebagai persidangan, perbincangan. Tak ada. Pakai ni boleh pakai tak? Kan pasal ikut zaman kita sekarang ni kan. Bila kita guna satu kalimah dalam bahasa tadi, sesuai atau tidak. Kita kena bincang. Betul tak guna kalimah tu di sini atau di situ. Tapi dalam bahasa orang Arab zaman dulu mana ada perbincangan. Dia pakailah. Orang cakap apa? Jumpa badui tu bercakap macam tu.
Kau salah bahasa cakap bahasa Arab. Dia kata pahal. Kan? Arab Badui tadi dia kisah apa? Dia cakap dengan kabilah-kabilah dia je. So kadang ni kena perhatikan balik bahasa Arab ni. Dalam tafsir terutamanya, ni kena tengok balik. Sebab kadang ada orang kadang salah faham pasal naturally semua bahasa akan berkembang. Nak ke tak nak, dia akan bertukar kepada penggunaan baru yang mungkin tak pernah pakai dulu. Macam apa? Babi. B-A-B-I sebagai sangat. Ada apa? Dia asalnya sedap gila. Sedap kan? Sedap sungguh kan? Kuat sikit, sedap gila. Lepas tu tambah lagi sedap gila babi. Dia gila babi lah. Faham tak? Dia punya istilah tadi sama sekarang dia macam dah okey. Penggunaan ni, kalau kita bincang 50 tahun lepas kat atuk nenek kita faham dia cakap ni. Apa kau bilang ini? Dia cakap itu lah, ikut bahasa orang lah. Zaman tu kan kau bilang kan. Tengok cerita Piramli lama kan. Macam ibu mertuaku kan. Kau tak suka aku, dia kata siap kan. Cara dia cakap tu kan. Jadi kalau kita perhatikan balik, dia memang perkembangan bahasa tak boleh kita elak. Cuma kat sini yang kita kata ketulinan Arab tadi, bahasa Arab tadi, ada part yang kita kena jaga. Terutama apabila berkaitan dengan masalah akidah dan sebagainya, tak boleh kita kembangkan lebih daripada batasan. Macam tangan ke kan, kita tukar kepada maksud lain. Ini masalah. Pasal kes tangan macam kes bila kita kata basuh tangan. Kita pergi agaknya, kita jumpa ada orang sebut sujud dalam bahasa Arab, sujud lah. Masjid, kita faham masjid. Datang dia kata ustaz. Masjid bukan masjid ustaz. Masjid adalah ketundukan agama. Ketundukan kepada agama. Jadi dia nak nafikan solat. Ni cerita geng-geng lah, geng-geng tak nak solat ni. Dia nak nafikan solat. Tapi tak nak cakap direct. Maka dia nafikan Isra Mi'raj. Tapi bila nafi Isra Mi'raj, dia ada masalah. Sebab kat situ kan apa? Allah kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maksudnya Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang akan berkati sekitarnya. Siapa kata Isra Mi'raj tak jadi, dia kafir. Confirm kafir. Quran kata ada, dia kata tak ada. So, cara terbaik untuk dinafikan solat tu wujud, sebab perintah wajib solat datang pada malam Isra Mi'raj. So, nafikan lah. Kita try nafi lah. Itu dia kata, ketundukan agama. Masjid bukan maksud tu ustaz. Lepas tu saya pun jahat. Saya buka surah Taubah. Allah Ta'ala kata, inna ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Sehingga orang musyrik tak ada najis. Mana kotoran, segi akidah dia rosak. Dan pasal ni kes lepas daripada umat Islam takluk Mekah, mereka tak dibenarkan tahun berikutnya bagi orang-orang kafir untuk masuk tanah haram. Kenapa? Kadang-kadang orang bukan Islam kan persoalkan kenapa mereka tak boleh masuk Mekah kecuali jadi Muslim. Pasal perintah Tuhan dalam ayat At-Taubah 28. Kan Allah Ta'ala kata innamal musyrikuna najasun wa musyrikun najis fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadha. Jangan mereka dekat Masjidil Haram lepas tahun mereka ni. Sampai Allah Ta'ala sebut pula wa in khiftum ailatan, kalau kamu takut miskin. Sebab orang kafir bawa barang dagangan daripada Syam, daripada Yaman yang tak Islam lagi kan, bawa barang dagangan. So kalau awak tak bagi dia masuk, awak jaga macam mana? Allah Ta'ala jawab wa in khiftum ailatan, kalau kamu bimbang akan kemiskinan, takut apa-apa, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a, Allah Ta'ala pasti kayakan kamu dengan kelebihannya kau dia kendaki. Jangan bimbang, jangan takut benda tu. Jadi kalau kita perhatikan kat situ kan, dengan jelas pemasaran masjid, saya kata dengan dia, abang ni jangan kamu dekati kepatuhan agama. Terjemah saya tengok dia gagau. Saya kata sini masjid tu bukan semestinya masjid. Bukit boleh juga bermaksud dengan sekian. Saya kata terjemahlah. Kat sini ayat ni 28 surah Taubah. Hei orang beriman, orang musyrik adalah najis, maka jangan mereka dekati kepatuhan agama setelah tahun ini. Macam tu. Dia macam gagau. Dia tak boleh pasal diorang cuba cari. Ni kata meaning tadi pun tak kembang lagi. Kembang daripada sepatutnya. Apa yang tak boleh lah. Bahkan bahaya bila kita kata macam mungkin maksud dia mungkin tu.
Ni kadang-kadang bila kita sebut geng tadabbur Quran ni kan, kadang-kadang kita highlight kepada diorang belajar tafsir dulu. Tahu maksud tu apa sebenarnya Nabi nak, apa Allah nak, apa Nabi nak, apa para sahabat belajar dengan Nabi. Baru lepas tu awak cuba untuk tadabbur. Kalau tak, awak tak tahu kalimah tu maksud apa. Macam mana awak nak tahu, nak aplikasi pada hidup awak. Nak kata kita kena buat macam ni, kita kena amal macam ni, tapi awak tak tahu maksud ayat tu macam mana. Lepas tu faham dahulu maksud dia. Terjemahan tak cukup. Terjemahan tidak cukup. Dan dalam konsep ni juga, kita kena jadi macam mana para sahabat lah belajar. Ada orang kata, habis tu nak kena belajar. Habis tu, para sahabat tak belajar ke? Tiba-tiba pandai. Dengan ceramah 2-3 kali, dia pandai. Alhamdulillah. Awak pun tu, bukan tak ada masa nak belajar. Kan masa tengok drama ada. Drama Korea lah, drama Netflix, semua ada masa. Tapi tiba-tiba tak tentang masa untuk belajar tak ada. Lepas tu bila kita tekankan suruh belajar tafsir, semua jadi macam kelang kabut. Alamak, susah lah pula. Habis tu saya kena belajar lah ke? Habis tu? Kan wa innamal ilmu bita'allumi, ilmu hanya dengan belajar. Kalau tak belajar, apa tahu nak beramal macam mana? Pelik betul. Tahulah. Payah kan? Tak apa dicari tu. Baik. Okay, dia kata wa yumkinu, tapi dalam masa yang sama, wa yumkinu an yakuna ahduha rajiha. Boleh kepada kalian juga salah satu di antara yang banyak-banyak tadi yang paling kuat. Fa yakunu huwal mukhtaru. Maka ia jadi yang terpilih. Wa ma adahu fa marjuh, dan apa selainnya ia adalah kurang kuat. Tetapi ingat, tarjihan tadi mesti berdasar kepada sandaran yang lain. Ada sandaran berkenaan dengan athar ke yang lebih kuat, ataupun lebih sahih ke. Jadi kat situ kita akan sandarkan untuk kalimah mana yang patut kita gunakan. Okey, baik. Wa nau'ur rabi'u, bentuk yang keempat yang terakhir adalah ayyu'abbira al-mufassiruna 'anil ma'na bi alfazil mutakaribatin. Bahawa menggambarkan ahli-ahli tafsir tentang satu kalimah ayat Quran tu dengan lafaz-lafaz yang hampir-hampir seerti. Maksud dia sama. Kan? Macam kalau nak tangkap, cekuk, apa lagi? Kurung. kita guna kalimah sama lah. Maksud tu mereka sama aja. Kita nak kalimah mana satu. Sebab dalam bahasa memang kadang-kadang ada kalimah, satu perkara boleh gambarkan dengan banyak. Contohnya macam kita bincang tu masalah apa? Pedang. Pedang kan? Kuda dalam bahasa Arab. Yang kata pedang ada 100 nama kot dalam bahasa Arab. Ada nama banyak. Kita terbuat tu dua je kan? Batar. Kan batar dengan saif. Kita ambil dua kalimah tadi. Atau muhannad. Tiga. Kita ambil 3 tu. Sebenarnya banyak lagi. Kalimah-kalimah. Macam kuda kan? Itu hisan, faras. Apa lagi? Khail. Itu sebahagian tu. Banyak lagi. Kalau buka kamu, banyak gila. Unta, ibil, naqah. Semua jamal. Yang nama tu, dia banyak. Terutama benda-benda dalam masyarakat Arab, dia hebat. Atau dalam hidupan mereka tu banyak ada apa tindakan apa hubungan dengan benda tersebut, dia akan banyak kalimah. Kucing pun banyak ni. Sinaur, kitun, bisun, hirun, lagi. Habis ni kitun tu besar. Kalau orang English dia kitun tu apa, kitten tu kecil, anak kucing. Cat mungkin kot. Cat. Kitun lah. Cat. Memang kalau ikutkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris yang ada sekarang ni evolve dari banyak bahasa sebenarnya. Even actually dalam konteks tu banyak benda daripada bahasa Arab yang orang tak tahu. Macam alkohol lah. Alkohol is bahasa Arab. Alkohol. Siapa-siapa nak gunakan apa, orang semua ada al kan. Albar, al-aidid, awak pakai alkohol. Abu Muaz alkohol. Boleh je kan? Tak ada masalah nak pakai al kan. Orang suka pakai al-Yamani. Kadang saya kan lah cakap kan. Banyak orang pakai al-Yamani kan. Tak lama pun duduk Yaman. Saya duduk 10 tahun kot saya tak pakai al-Yamani. Orang kata pakai letak saya. Yang kadang pergi jumpa pakai tu 2 tahun je tinggal kat Yaman. Pakai al-Yamani. Kita pun kadang nak cakap macam malah cakap diam ha? Kadang sekejap duduk. Janganlah pakai. Kalau dapat pakai Azindani ke best juga kan. Qabilah tu. Tapi masalah juga kan. Dia tak macam zaman dulu. Zaman dulu memang bila kata diorang ambil kita orang luar,
masuk kabilah dia, kita pakai nama dia. Di maulahum, jadi maula diorang. Orang lindungan diorang. Mana apa-apa jadi masalah dia, aku tanggung. Maula macam tu memang dia pakai nama kabilah. Sekarang tak ada dah. Tapi alkohol tu daripada Arab lah sebenarnya. Banyak kalimah sebenarnya bahasa Arab. Sedar tak sedar. Cuma macam-macam apa medicine dah, midat sina lah. Midat sina, tinta Sina. Bagi diorang anggap apa Ibnu Sina sebagai paling hebat dalam perubatan moden sebenarnya. Lepas tu diorang pakai medicine. Medicine is midat Sina. Midat, tinta, Sina, Ibnu Sina. Apa kita kata akidah dia rosak, orang Muhammad Saleh terima. Midat Sina, medicine. Banyak benda kalimah tu. Jadi macam bahasa Arab punya tu lah. Satu kerana macam kucing tadi, banyak kalimah sebenarnya. Banyak kalimah. Bisun, hirun. Dia ada suatu apa permisalan orang Arab, tajuk ni, perbincangan dia tentang kucing ni. Banyak nama, tapi harga tak ada. Dia seorang apa pemburu ni datang bawa kucing masuk pasar. Lepas tu datang orang tanya, "Kam hadha sinaur?" Dia jawab harga. Tak beli. Lepas tu datang seorang tanya pula, "Kam hadal kit?" Kucing ni berapa harga? Dia tak beli. "Kam hadal hir?" Bis. Kan nama punya banyak. Lepas tu last sekali pemburu tu kata, "Banyaknya nama engkau, sikitnya harga engkau." Nama banyak, harga sikit. Kucing lah. Allah. Tapi ni kalimah yang kena dia panggil. Jadi kalimah-kalimah macam yang itu macam dia satu nama tapi satu benda banyak nama. Yang ini perkataan tu hampir-hampir serupa. Jadi maksud dan juga pengertian okey. Contoh dia kata mislu, contoh dia qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-An'am ayat 70. Antu bersala, sekejap ayat penuh dia. Tapi lah maksud dia dikurung, tapi tak sedap pula baca yang tu je. Allah tak nyatakan dalam surah Al-An'am ayat ke 70. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Dan biarkanlah hai Muhammad orang-orang yang mengambil agama mereka sebagai gurauan dan juga permainan. Wa gharratumul hayatud dunya, dan menipu daya mereka ni kehidupan dunia. Biarkan. Wa dzakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat, dan ingatkanlah dengannya bahawa akan dikurung atau ini yang kalimah yang akan datang bawah ni. Asal maksud dia akan dikurung. Nafsun, satu jiwa, bima kasabat. Ingatkanlah pada satu hari nanti. Mana orang tu nak buat dia tak nak dengar tu biarkan. Maksudnya tapi ingatkanlah satu hari nanti ada hari di mana akan dikurung satu jiwa tadi dengan sebab apa dia kerjakan. Laisalaha min dunillahi waliyun wala syafi'. Tiada untuknya selain dari Allah Ta'ala sebarang pelindung, tidak juga sebarang pemberi syafaat. Wa in ta'dil kulla adlin. Kalau dia tebus dengan segala tebusan, dia nak bayar dengan apa bayaran sekalipun, la yu'khadh minha, takkan diambil daripada jiwa tersebut. Ulaikal ladzina, itulah orang-orang yang ubsilu bima kasabu, dikurung mereka dengan sebab apa mereka kerjakan. Lahum syarabun min hamimin, untuk mereka ada minuman daripada air yang amat panas, macam tembaga panas. Wa adzabun alimun, dan ada azab yang pedih. Bima kanu yakfurun, dengan apa mereka dahulu kufurkan. So, jadi basala kan, absala kan, absala tu maksud dia kurung. Qila, okey kat sini tengok nak tanya macam mana kalimah tadi datang dengan maksud itu asal dia. Tapi qila dikatakan antu bersala ai tuhbasa, dikurung. Wa qila dikatakan juga turtahan, turtahana, tergadai. Tergadai. Rohnu, rihan, ar-rohnu, ingat? Ar-rohnu kan gadai. Okey. Irtahana, tergadai. Bahawa dikatakan bahawa jiwa tu tergadai. Tergadai. Tadi terkurung, ni tergadai. Okey. Terkurung atau tergadai. Jadi kalimah tadi sama ada orang terpakai terkurung, tergadai. Maksud asal dia kurung lah. Tapi seorang kata tergadai, sama je. Maksud dia bila tergadai tak boleh dan diambil. Tak lepas. Kurung pun tak lepas. Nampak tak? Jadi kalimah tadi seerti. Bila sesuatu benda tu terkurung, awak tak boleh ambil dah. Tak boleh pakai. Okey, macam apa harta anda yang disita, tak boleh ambil.
tergadai di sisi orang yang terima gadaian. Selagi tak tebus balik, tak boleh. Kat sini Allah Ta'ala cerita balik, tak cuba tebus apa pun takkan diterima tebusan. Cuba tebus dengan berapa bayaran sekalipun takkan diambil. Itu yang fahamkan berkenaan masalah kalimah tadi. Boleh pakai A atau B. Tetapi percanggahan tadi adalah masalah gambaran yang diberikan, maksud dia adalah sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Wa qauluhu fi ta'ala, lepas tu lain juga dalam surah Qaf berkenaan dengan penciptaan langit dan bumi atau penjagaan langit dan bumi. Allah kata wa ma massana min lughub, dan tak kena kepada kami sebarang lughub, keletihan. Keletihan. Surah Qaf ayat 38. Ayat 38 Allah Ta'ala nyatakan walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma. Sungguh telah ciptakan seluruh langit dan juga bumi dan apa di antara kedua-duanya fi sittati ayyamin, dalam masa 6 hari. Wama massana min lughub, dan tak terkena kepada kami sebarang keletihan. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid, nasab, letih. Wa qala Ibnu Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, anak, kepayahan. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri kata as-sa'amah, kejemuan. Jemu, rasa jemu. Jadi kalimah tadi sebenarnya maksud dia hampir sama. Tapi bila orang tu dah letih kan, dah letih, buat sangat, dapat dia macam fed up lah. Fed up, kita buat satu benda sampai kita fed up, tak nak buat dah. Contohnya kan. Ataupun dalam kes tadi susah, kesukaran, buat benda sukar, ataupun buat benda letih. So tiga-tiga kalimah tadi sebenarnya menggambarkan tentang keadaan yang sama. Bila kita buat kerja, satu masa kita akan letih, kan? Macam hujung Ramadan kan, tu kadang akhir-akhir Ramadan masjid kurang orang kan, makin sikit. Cuti tak tentu lagi, tapi orang dah hilang. Kenapa? Letih. Faham tak? Kepayahan, keletihan, dia dah mula tu dia semangat kan, semangat kan, lepas tu hilang. Sebab apa? Sebab benda kita buat berterusan kan, yang itu payahnya istiqamah ni, satu benda yang bagi karamah. Siapa yang boleh istiqamah, itulah karamah yang sebenar. Yang tak ada siapa-siapa lebih tinggi kedudukan karamah berbanding yang istiqamah. Siapa boleh istiqamah buat amal, tak berhenti-henti, tak tinggal langsung, itu adalah karamah yang sebenar. Bukan karamah jalan atas air, terbang. Yang baru ni yang tabligh tu sebut, dia kata sebut kalimah ya Halim ya Karim, tiba-tiba boleh lintas laut. Dia cakap tu, kisah tu sebenarnya tak betul pun. Yang betul kisah para sahabat sebenarnya yang berlaku ketika perang dengan Bahrain, sekali geng murtad. Lepas tu perang Qadisiyah, yang tu Sa'd bin Waqqas. Lepas tu satu lagi yang Abu Muslim Al-Khawlani. 3 kisah lah yang sahih tentang lintas laut. Yang kisah Abu Hurairah tu kisah perang dengan orang murtad, bukan pergi jalan 40 hari, bukan keluar pergi perang. Ada beza. Kadang-kadang orang cerita bab ni, diorang nakkan fadilat yang sama. Sepatutnya fadilat ni datang pada orang belajar agama lah, lebih daripada mereka. Sebab yang ni fisabilillah. Ya, awak punya belum tentu lagi. Awak datang tadi, keluar kadang dia kata Ustaz ikutlah, Ustaz akan jumpa hikmah dan karamah bila keluar bersama kami. Dia kadang kelakar kan, dia tak nak cerita, dia kata dia tak nak kata paksa orang, tapi dia paksa sebenarnya. Saya tak paksa, tapi saya kata dah keluar kot, saya belajar lama kot, saya keluar belajar. Ni keluar ni pula. Saya kata kenapa nak keluar ni? Sebab aku keluar belajar. Saya kata kenapa tak keluar belajar? Dia tak nak keluar belajar, tapi nak kena keluar kan. Lepas tu setahun sekali pergi kubur guru dia dekat India. Ni karut. Dah apa kita tak cakap kan, dia orang tak tahu. Suka sangat pelik. Tahu? Kat Malaysia pecah dua sebenarnya. Tabligh Malaysia pecah dua. Satu yang percaya boleh dakwah non-Muslim, satu lagi tak percaya dakwah non-Muslim. Yang asal original India, diorang tak nak dakwah non-Muslim. Diorang kata kalau orang Islam jadi baik, nanti orang bukan Islam akan tiba-tiba nanti masuk Islam automatik. Dia macam ni cerita dia. Pada zaman Nabi, dia orang munafik. Time Nabi nak mati pun ada tau, masih wujud. Bukan maksud dia bila Nabi berdakwah tu,
para sahabat semua hilang, tak ada langsung yang malas. Mana ada je. Cuma mereka sincere. Tak ada lah. Kita panggil apa yang kita ada al-sabiqun al-awwalun yang betul-betul masuk Islam dengan kuat. Ini kumpulan yang pertama ni. Yang kata diberikan kemenangan Islam dengan banyak sebab mereka. Adapun yang datang kemudian ada kelemahan iman biasalah. Dan kalau takkan Nabi pernah kata aku nak hampir-hampir aku nak suruh seorang jadi imam, aku nak pergi berapa orang ambil kayu bakar rumah orang tak datang masjid. Soalan, maksud dia ada tak yang tak datang? Adalah, relax lah. Ini kata kalau semua kita datang masjid takkan jadi macam ni dah. Semua akan baik. Ini first part ni kumpulan yang dekat belah India, diorang tak percaya dakwah non-Muslim. Bahkan tak galakkan. Bahkan sebab tu diorang boleh pergi mana-mana saja. Pergi Europe, pergi mana sekian kan, dibuka pintu seluas-luasnya sebab tu. Lepas tu kat Malaysia sekarang dia pecah satu kumpulan tabligh ni yang nak dakwah non-Muslim. Yang lihat memang Nabi kita Nabi hantar orang pergi dakwah non-Muslim. Tu kerja yang Nabi buat kan, hantar para sahabat mengajarkan Islam. Berarti Nabi hantar pun bukannya calang-calang, bukannya baru balik habis main muzik tiba-tiba terus jadi berdakwah. Tak betul. Ya, Nabi nak keluar tu, Nabi lantik tu tengok siapa orang dia. Ni baru semalam buat lawak atas pentas, tiba hari ni dah dakwah. Kau biar benar kan? Apa nak cerita cerita lawak? Tak tahu. Tak, bukan kita tentang tukar sifat tadi, cuma tukar pada lebih baik. Sunnah. Yang ikut pada bukan-bukan buat apa? Lepas tu last sekali patah balik muzik balik. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Kan? Antuk orang angguk kepala. Gejeng. Pakai kupon, pakai serban. Bagus. Okay, guys, Malaysia dua. Kalau tak nak tahu. Jadi, kes dia memang benda tersebut ada berlaku, tapi bukan macam yang orang cerita lah. Yang betul berlaku tadi, kes dia sebab diorang jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah ni, Allah Ta'ala turunkan bantuan dia dengan sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Bukan setakat tu lah. Abu Muslim Khawlani tu dia memang bukan setakat kisah tu. Dia pernah campak dalam api. Ketika dia di Yaman, Aswad Al-Anisi campak dalam api. Sebab cerita dia tak nak beriman dengan Aswad Al-Anisi, Nabi palsu di Sana'a. Lalu diorang pun ambil dia campak dalam api. Kisah dia dicampak dalam api tu sampai ke Madinah. Dia datang ke Madinah lepas tu, dia tak terbakar. Sampai ke Madinah, dia masuk masjid Nabawi, dia duduk solat dan sebagainya, duduk dalam tu. Umar tengok dia berjauh. Ini firasat Umar. Dia pergi dekat, dia kata, "Engkau dari mana?" Dia bersalam dia, "Engkau dari mana?" Dia kata, "Yaman." "Di mana Sana'a?" Dia kata, "Ada orang seorang kena bakar dekat Sana'a." Dia kata, "Apa jadi kat orang tu?" Abu Muslim Khawlani kata apa? "Dia hidup, dapat rezeki di sisi Allah Ta'ala." Lepas tu Umar kata, "Billahi alaik, engkau ke orang dia?" Umar sumpah, "Engkau ke dia?" Lepas dia pergi angguk. Umar tarik tangan dia, pergi jumpa Abu Bakar. Sampai depan Abu Bakar, Abu Bakar kata apa? "Segala puji bagi Allah yang tak matikan aku sampai aku lihat dalam umat Muhammad orang dibuat seperti dibuat pada Ibrahim alaihissalam." Dia salah satu yang kisah melintas ke air ketika peperangan Qadisiyah. Penaklukan Qadisiyah, dia antara yang terlibat. Memang tentera jalan air. Tapi dia bukan macam geng-geng ni. Dia nak hikmah karomah tapi jihad betul-betul tak mau. Kalau diorang suarakan jihad macam mana sepatutnya, takkanlah negara-negara barat bagi pintu buka besar-besar. Percayalah. Takkan dia buka pintu. Nak pergi US, pergi mana kan? Jalan, Masya Allah. Janganlah. Sahih kena sekat. Itu kita jaga sikit. Okay, baik. Alhamdulillah, okay, kita dah habiskan tajuk ni. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan punca-punca percanggahan pada tafsir salaf. Apa punca percanggahan? Walaupun kita sebut dah, yang kita bincang ni adalah percanggahan yang bersifat kepelbagaian, bukannya pertentangan. Yang sepatutnya bukan percanggahan pun. Bukan ikhtilaf sebenarnya. Bukan khilaf. Tapi diceritakan oleh sebagian orang sebagai khilaf. Dia termasuk macam yang disebut oleh Imam Syatibi, dia perkara yang tak patut dikatakan khilaf sebenarnya. Okey, baik. Okey, wallahu a'lam, kita berhenti sini. Ada soalan? Besok insya-Allah kita kebetulan kita fiqh muyassar kita akan masuk solatul Aid. Insya-Allah kita akan sebut sekali lah berkenaan dengan adab-adab hari raya. Tak dirancang awal tapi insya-Allah kita akan bincang besok Baik. Okey, ada soalan? Ya.
Okey, dia berdasar bila yang baru-baru ni dia, macam zaman sekarang, diorang ada macam badan. Macam panggil apa dekat belah Mesir ada pertubuhan Persatuan Bahasa Arab macam tu, yang gabungan dekat belah Syria ada. So diorang kadang-kadang akan buat persidangan, perjumpaan, bincang tentang perkara-perkara ni. Tapi macam saya sebutkan lah, benda ni ikut kepada asalnya, dia bukanlah panggil apa, ialah benda lama tu yang kita kejar, yang baru ni kadang tak catch up pun. Istilah ketenteraan macam-macam, kalau dia pakai kan, takkan nak pakai bom, nanti musuh tahu, sebut kumbulah. Kalau roket sebut soruh. So this type of penggunaan tadi, benda zaman Nabi tak ada. Awak kena pakai benda barulah, peralatan-peralatan baru, istilah-istilah sains yang baru. Bitcoin dia. Ya betul. Itu sama juga. Tapi benda tersebut diorang kita panggil apa, ikut kepada negara kadang. Kadang istilah tu dipakai oleh media massa dan akhirnya terus dipakai. Tapi kadang-kadang benda tak ada istilah tepat. Dia akan berkembang balik. Okey. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.